Jumpa lagi. So, dalam siri video Funnel Ultra Noah. Kali ni kita nak sambung. Hari tu kita dah cakap pasal step yang pertama. Ini adalah step yang kedua. So, step yang pertama itu hari kita dah run ads selama seminggu dan kita tengok okey, cost per leads dia okey dan kita predict kan, kita rasa kita boleh dapat sale dan kita continue benda tu dalam masa sampai hari yang ketujuh ataupun hari yang kelima kita dah dapat sale. So everything went well, semua okey. So kita nak pergilah kepada step yang kedua. So step yang kedua ialah di sini. Okay, bila kita dah run ads ni, sebab kita menggunakan video kan, kita menggunakan video, so kita mengumpul video view. So video view adalah satu benda yang memang digunakan dalam funnel ni. So sebelum saya tunjukkan the step yang kedua tu, saya nak explain sikit the type of audience yang saya kumpul, yang funnel ni kumpul. Yang pertama sekali, of course, kita akan kumpul, jadi yang paling penting sekali lah, data customer. So customer memang kita kena kumpul lah dalam satu list. So this is the list of customer. Customer sebenarnya orang yang dah membeli. Selepas pada data customer tu, saya menyimpan data prospect. Prospect ni adalah orang-orang yang kalau dalam Maya, dalam chatbot saya punya flow, adalah orang yang dah letak order, orang yang dah order tapi belum bayar. Itu adalah prospect kan. Kalau kita tak pakai bot, orang-orang yang dah bagi nombor telefon yang kata dah tanya harga apa semua, tapi dia tak ni lagi kan. So itu kita consider sebagai yang kata apa? Prospect lah sebab dia dah bagi nombor telefon dan dia ada niat untuk order. Okay. And then data yang ketiga adalah kita ambil send PM. Send PM ni adalah orang-orang yang message kitanya page. Sebab kita menggunakan teknik tone kan. Dalam teknik tone tu ada HIB. Kita kumpul video view. Dan dalam teknik tone juga kita ada message. Orang send message pada kitanya page ataupun kitanya bot. So kita kumpul data yang itu. Seterusnya, saya kumpul data video view. Video view ni dia terbahagi kepada dua. Satu yang 95% dan 90% ke 95% saya tak ingat. 95% lah. So 95%. Saya ambil 90%. Saya tak ingat berapa yang Facebook bagi. Then the other one adalah 50%. So ini adalah dua data yang saya kumpul kan. So nanti saya akan rujuk balik. So nanti saya akan letaklah text kat situ. Whether it's 90 or 95. So ini adalah dua data video view yang saya kumpul. So first kali at the bottom of the orang kata apa, our data yang kita kumpul. So saya nak letakkan dia punya orang kata apa, dia punya um, uh, dia punya quality dia ataupun dia punya ranking lah, ranking. Okay. Ini ranking A. Ini ranking B untuk prospect. Right? Untuk send message ranking C. Untuk video view kita ada dua kan. So yang ini ranking dia adalah D. Ini ranking D. Yang ni ranking dia D+. Okay. D E lah kan ranking E. E. Alright. So kita ada A, B, C, D, E. Okay, yang paling low rank adalah E. Kalau kita tengok dekat bawah ni, yang bawah ni dia bawah lagi daripada E. Okay. Tapi tak semestinya bila dia bawah daripada E, E ni adalah just apa kata apa ranking yang saya buat sendiri sebab saya nak pastikan yang mana is better than the others lah. So katakanlah kita dah run ads ni hari tu kan, kita dah run ads ni selama seminggu dan kita berjaya mengumpul 300 video view 50%. Okay, 300 video view 50%. Maksudnya bilangan video view ataupun orang yang view video video kita tu HIV tu sampai ke 50%, sampai separuh video dia tengok, ada 300 orang, then only kita akan create dekat sini look alike. Sekejap saya nak samakan dia. Okay, look alike 50% video view. So kita hanya buat 1% sahaja. Dekat dalam look like tu kita boleh setting 1 sampai 10% kan look like tu. Kita buat 1% sahaja dan kita spend RM200 per week untuk the rest lah. Kita sambung. So ini adalah step yang kedua. Okay, yang ni adalah step yang pertama. Kan? Okay, so step yang kedua tu very simple. Bila kita dah run step yang pertama tu selama 5 ke 7 hari kan, seminggu, of course kita akan dapat kumpul lah 300 video view ni. Kalau tak dapat kumpul 300 video view ni, akan ada, mesti something wrong somewhere. Tapi most of the time memang berjaya lah 500. Saya
selalu gunakan 500. So, the more the better. So, 300 is good lah. So, dapat yang 300 video view, 50% ni, kita terus buat lookalike. Lookalike 50% video view, kita akan dapat another, I think dalam 220k users kan. Apa ni, potential reach. So, kalau kita tengok yang asal kita nak 100 to 200. So, bila kita dah buat lookalike ni, kita ada dalam 220 lebih K. So, kita spend RM200 seminggu. Setting semua sama, guna video yang sama. Cuma beza dia adalah audience dia. Yang ini kita gunakan save audience. Yang avatar yang kita buat tu. Dalam step yang kedua, kita gunakan lookalike audience 50% video view. Okay. Beza dia yang tu je. Yang lain semua sama. Budget pun sama. Date tak sama lah kan. Sebab yang ni date yang seminggu lepas. Yang ni date yang seminggu selepas yang step yang pertama. Kalau kata kan. Yang ni rules yang seterusnya lah. Kalau kata apa ni previous step doing good in sales. Maksudnya, kalau kata masa kita nak run step yang kedua ni kan, step satu ni kita tak stop lagi. Mungkin kita run step kedua ni hari yang ke-5, hari yang ke-7, kita dah start run step kedua sebab kita dah ada 300 ni kan. Tak sabar kan, kita nak cepat. Of course boleh. Kalau hari keempat kita dah ada 300, kita nak terus step yang kedua pun boleh. Provided dua benda ni. Kita yakin kita boleh dapat sales, dah dapat balik RM200 tu dan cost per lead kita murah. Dan kita boleh continue ke step yang kedua. Dan kalau bila kita dah yang nombor 1 okey, nombor 2 pun okey, kita tengok nombor 3 pula. Kalau kata masa kita setting step yang kedua tu, kita nak run step yang kedua tu, kita tengok step yang pertama ni dia mendatangkan sales kan. Kita run RM200 itu hari pada hari yang ke-6, ke-5 ataupun ke-7 sebelum kita stopkan iklan tu, kita nampak macam ada sales. Sale tu masuk pun okey, cost per sale, cost per lead semua cantik kan. Kenapa kita nak stop iklan tu? Rugi lah kan. So, why not kita sambung lagi iklan tu another week, sambung lagi iklan yang step 1 ni lagi seminggu. Kita tambah lagi bajet dia 200, maksudnya itu hari 200 dia jadi 400. So 200 dah pakai ataupun 100 lebih dah pakai, so dia akan top up lagi 200. Akan berjalan lagi seminggu. Kita continue lagi monitor iklan tu. Kita tengok cost per leads dia dan kita tengok boleh dapat balik tak yang 400 sebab dah ni 400 kan. Ataupun yang kita dah run 5-6 hari tu kita dah dapat 400. So which is good lah. So kita the next run tu adalah first kali memang objektif utama dia apa? Untuk dapatkan data ni. Sebab dia perform. So maksudnya data yang kita dapat tu data yang bagus dan data yang murah. So kita dah ke step yang kedua. Kalau dia okey sales, kita run step yang pertama dan kita run pula step yang kedua. Step yang kedua sama juga. Kita run selama seminggu menggunakan rules yang sama. So, kita pun run lah step yang kedua. Kalau step yang pertama itu hari buat sale, kita ada dua, orang kata apa, dua asset yang berjalan. Satu asset guna save audience, step yang pertama. Satu asset yang guna lookalike audience untuk step yang kedua. Kalau kata step yang pertama tu, dia punya sales, kita dapat sale tu macam ngam-ngam je, kita dapat balik 200 tu, ataupun kurang sikit daripada 200 tu, tak payah run dah. Tak payah sambung dah step yang pertama tu. Terus run yang step yang kedua. Okay? So, bila kita dah run yang set yang kedua, macam biasa kita monitor gunakan rule yang sama selama seminggu. Back to the basic. Facebook memerlukan berapa lama? 48 jam. Sebenarnya 4 jam. So saya letak 48 jam untuk dia test few things. Dia test kita punya audience yang baru ni, lookalike ni. Audience yang baru ni dia nak test siapa dulu sebelum dia dapat the actual audience yang dia nak gunakan. So selepas 48 jam ataupun pada hari yang ketiga barulah start kita tengok these two rules. Boleh tak benda ni jana sales dapat balik kita punya 200 tu dan berapa dia punya cost per leads dia kan based on kita punya list lah. So itu adalah step yang kedua. So senang kan? So step yang pertama kita dah lalu, step yang kedua pun kita dah lalu. So dalam video yang akan datang saya akan explain step yang ke 3, 4, 5 dan 6. Kan? Semua step sekaligus. Sebab apa? Sebab dia adalah berulang. So kena faham betul-betul step yang pertama dan step yang kedua. Step ketiga, keempat, kelima, keenam semua tu dah senang nak faham. So dalam video yang akan datang saya akan explain secara laju kan, tapi korang boleh je nak replay video ni kan. So stay tune, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.